berkenaan bagaimana pelan-pelan Mahathir itu banyak gagal. Kegagalan pelan-pelan Mahathir itu kerana apa? Kerana semuanya melibatkan orang kata kroni-kroni dan juga rancangan-rancangan yang sebenarnya hanya menguntungkan beberapa pihak. Tapi kebagusan Mahathir ni berbanding dengan Najib. Ini kelebihan Mahathir. Mahathir punya kelebihan ialah dia tak pernah dan tidak akan get his hand dirty. Dia tak akan kotorkan tangan dia. Orang lain akan buat apa yang dia nak. Dia akan capai satu destinasi, dia akan capai satu perkara, dia akan buat satu perkara, tetapi orang lain yang akan buat untuk dia. Dan orang lain yang akan buat plan itu untuk dia. Kalau kita tengok, kalau kita ingat RHB, Rashid Hussain Berhad, RHB dahulu, terkenal. Bagaimana RHB itu akhirnya tahun 1997, 98, 99, bagaimana RHB itu runtuh. Dan akhirnya kes ular telan naga. Bank utama Sarawak beli take over RHB untuk menyelamatkan RHB pada ketika itu. Bank utama Sarawak, yang bank kecil di Sarawak, milik kroni-kroni Taib Mahmud, take over RHB untuk menyelamatkan RHB dalam pada ketika tersebut. Bagaimana RHB itu jatuh? Baca sejarah. Siapa yang menyebabkan jatuh? Baca sejarah. Siapa yang bagi pinjaman yang call within a call away? Perdana Menteri masa tu call away, luluskan tanpa collateral sehingga collapse-nya kita punya sistem pada waktu itu. Bagi itu juga dengan forex. Kalau kita baca tentang forex, krisis keuangan tahun 1997 yang disebabkan kononnya George Soros. Kita tak menafikan George Soros antara penyebab kepada kejatuhan keuangan, krisis keuangan pada tahun 1997, George Soros. Tetapi siapakah yang tamak pada waktu itu berjual beli mata wang forex sehingga ada satu bilik khas di Bank Negara Malaysia hanya untuk bermain forex pada waktu itu. Disedari oleh Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian Datuk Seri Anwar tanya dengan pada yang selepas itu menjadi Menteri Keuangan kedua, saya tengah lupa nama dia. Zaman Pak Lah atau zaman Najib, Menteri Keuangan kedua, dia tanya, ni kenapa ada bilik khas dalam bank negara ni, bukan bank negara itulah dekat area tu, untuk apa? Dia kata untuk main forex. Ni siapa punya arahan? Saya tak tahu pun. Anwar kata ini Perdana Menteri. Jadi bagaimana benda itu? Dan benda ini bukan saya sebut, benda ini kita boleh baca. Antaranya adalah Brian Wayne, dia mendiang Brian Wayne, dia penulis Asian Wall Street Journal, dia menulis mengenai artikel-artikel ini. Dan ini merupakan permainan, satu rencah, satu cerita, satu peristiwa, yang mana peristiwa inilah yang membawa kepada apa yang kita ada hari ini. Kalau kita nak faham apa motivasi kepada Mahathir, kita nak faham motivasi manusia, kita nak faham kenapa manusia buat satu perkara, kita kena faham motivasi dia. Apa memotivasikan manusia itu? Manusia tak akan buat sesuatu melainkan ada sesuatu yang memotivasikan dia untuk buat. Kita pergi kerja kenapa? Motivasi kita untuk pergi kerja kenapa? Kerana duit, bukan sebab duit. Duit itu kita tahu boleh membantu keluarga kita. Kita nak kahwin, kita nak ada anak, kita nak bagi makan, kita nak buat rumah, kita nak duduk. Benda itu memotivasikan kita. Duit itu means, tools untuk kita nak dapat. So, apa motivasi? Kalau kita tengok, saya cerita beberapa hari lepas, UMNO motivasi dia adalah untuk membebaskan pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin mereka dia nak bebaskan daripada tuduhan-tuduhan. Jadi, nak bebaskan benda ni, Mahathir dah tunjuk. The only way kau boleh bebaskan mereka, kau kena jadi Perdana Menteri. Kenapa kau kena jadi Perdana Menteri? Kalau kita tengok AG, Attorney General, siapa lantik? Perdana Menteri. Kan? Perdana Menteri melantik AG. Kalau kita tengok siapa yang melantik hakim-hakim. Siapa yang melantik hakim-hakim? Memang betul lah kalau kita kata siapa yang melantik hakim-hakim. Daripada mana kuasa hakim-hakim tu? Sebab itu perdebatan tentang kuasa hakim-hakim, kuasa AG yang sepatutnya diseparatekan daripada Perdana Menteri. Kena ada separation of power. Pelantikan tu pun kena ada. Tak boleh Perdana Menteri lantik AG. Bagaimana AG boleh dilantik oleh satu parti politik? Ini perdebatan yang lama. Sejak saya belajar law dulu, perdebatan yang lama. Bagaimana pula dengan hakim-hakim? Kita tahu kes liwat satu, Agustin Paul dahulu. Kan, kes-kes tersebut kita baca. Kita lihat. Sehingga kita gelarkan Mahathir ini maha zalim. Tapi saya pelik, ramai yang tak tahu. Tapi
Tak pelik sangat lah. Sebab budak-budak kan. Saya bukan cakap tentang orang-orang pejuang. Saya bercakap bukan orang pejuang. Terutama penjilat-penjilat Mahathir ni. Saya tengok ramai budak-budak yang tak tahu cerita-cerita ni. Yang tak melalui pun zaman tersebut. Yang zaman tersebut dia orang pun mungkin sekolah rendah lagi. Sekolah rendah lagi tak melalui pun zaman-zaman tersebut. Kita masa tahu tahun 97, 98 tu umur saya dah 20-21 tahun dah. Dah sedar dah universiti dah. Dan dah melalui zaman AUKU pada masa itu. Bagaimana orang ditangkap, disumbat dalam penjara. ISA ditangkap tanpa bicara. Kan digunakan akta seperti akta hasutan. Dan akta hasutan untuk menakut-nakutkan manusia pada waktu itu. Kita semua tahu sejarah ni. Dan daripada situ kita kena faham apa yang memotivasikan Mahathir. Saya kata nak faham apa yang memotivasikan Mahathir, kita kena tengok sejarah Mahathir sejak sebelum beliau menjadi Perdana Menteri. Bagaimana dia gaduh dengan semua orang. Dia gaduh dengan Tunku Abdul Rahman, dia gaduh dengan Tun Razak, dia tak gaduh. Dia gaduh dengan Tun Abdul Rahman, lepas tu dia gaduh dengan Pak Lah, dia gaduh dengan semua timbalan dia. Semua timbalan dia. Saya ingat lagi masa tahun 80-an. Masa tu Perhimpunan Agama UMNO. Pertandingan antara Kuli dan juga Mahathir. Mana Kuli hampir menang pada waktu itu. Bagaimana Mahathir menggunakan isu Tenggolok Sabah tu, yang ada Kristian, yang ada lambang salib, digunakan dalam Perhimpunan Agama UMNO. Akhirnya Kuli kalah. Macam mana saya tahu cerita ni semua? Salah satu bapak saya ni dia suka beli buku Syed Hussein Al-Atas. SH Al-Atas tu. Dia suka beli buku tu. Lepas tu bila buku tu dia letak dalam dia punya laci. So, pasal saya kecil, saya suka baca buku tu. Tapi saya baca sembunyi-sembunyi lah sebab saya takut bapak saya marah kan. Rupanya bapak saya tak kisah pun. Tapi dia letak dalam laci sebab bagi dia siapa yang nak baca buku yang politik, yang berat seperti itu. Saya baca. Masa tu saya sekolah rendah lah. Sekolah rendah saya dah baca buku politik. Bapak saya letak. Thank you lah bapak, Mr. Morni. Mr. Morni, terima kasih Encik Morni. So saya baca buku masa tu Musa Hitam lawan dengan Mahathir Mohamad. Saya baca buku Kuli lawan Mahathir Mohamad. Saya baca buku-buku politik Mahathir pada waktu itu. Saya nampak dan pada waktu itu saya dah tak pernah suka Mahathir dah. Saya pelik, kenapa Mahathir ni sehingga saya tak pernah nak baik dengan orang. Dan satu benda Mahathir ada adalah Mahathir tidak pernah akan percaya kepada sesiapa. So budak-budak yang ikut Mahathir ni, bila saya tengok dia punya jilat dengan Mahathir tu, saya gelak je. Saya Saddiq dan saya baik, dia dah belah dah. Saya Saddiq dah nampak dah apa yang saya nampak. Yang kita dah nampak bertahun-tahun dahulu. Dasar pada awal kemarahan, amarah kita kepada wujudnya reformasi tahun 97 dahulu adalah kerana amarah kita dengan Mahathir. Sehingga kita menggelarkan dia Maha Fir'aun. Bila kita bawa dia dalam Pakatan Harapan pada tahun 2016-2017, pada waktu itu kita melihat bahawa kita ni, reformis ni, kita lihat benda yang lebih besar. Pertama sekali kita kata dia dah tua, mungkin dia nak bertaubat, ini masanya dia nak bertaubat. Kita terima kerana apa? Presiden kita terima pada waktu itu. Kita terima dia dengan hati terbuka. Walaupun hati kita terluka. Kita terima dengan hati terbuka walaupun hati kita terluka. Masih berdarah, masih berparut. Tak apa, kita terima kerana kita punya pemikiran masa tu adalah pemikiran yang lebih besar. Kita kata kalau presiden yang berbelas tahun masuk penjara, difitnah, boleh terima pada Mahathir Mohamad, boleh mengampunkan beliau. Apatah lagi kita yang pada waktu itu tak adalah teruk sangat kena. Kan paling-paling pun mungkin paling teruk lah kena ISA itu semualah. Yang kena pukul dekat jalan tu adalah. Tapi kebanyakan kita tak ada yang sampai ke tahap peringkat itu. Akhirnya apa kita bawa? Yang memotivasikan dia akhirnya, apa dia memotivasikan Mahathir ini? Kita kena faham. Apa yang memotivasikan dia? Yang memotivasikan Mahathir ada satu perkara saja. Ego dia. Yang memotivasikan Mahathir ada satu perkara saja. Ego dia. Ego dia apa? Ego dia ialah aku tidak pernah salah. Dia kata, aku tidak pernah salah. Bila aku kata, Pak Lah tak layak jadi Perdana Menteri, tersah, terbukti. Dia buktikan dengan pelbagai cerita, pelbagai benda, Pak Lah akhirnya jatuh. Bila dia kata, Najib tak boleh jadi Perdana Menteri, dia buktikan. Sebab itu, sebab ini, sebab itu. Akhirnya Najib jatuh. Sekarang ini, dia kata kononnya dia nak lawan Muhyiddin Yassin.
Tapi dia nampak satu enemy yang lagi besar daripada Muhyiddin Yassin, iaitu Anwar Ibrahim. Dia kata Anwar tak pernah layak nak jadi Perdana Menteri. Maka dia buat apa yang mungkin untuk dia nak jatuhkan Anwar. Dia bukan isu kuasa, dia bukan isu duit. Duit kuasa itu dia dah ada. Dia dah ada duit, dia dah ada pangkat, dia dah ada semua. Tapi satu benda yang kita tak pernah faham, melainkan kita berada di posisi dia, adalah ego dia. Yang ini, dia, Mahathir Mohamad ni, dia akan buat apa saja cara sekalipun untuk memastikan Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri, termasuklah menggunakan orang-orang dalam Pakatan Harapan sendiri, meletakkan kuncur-kuncur dalam Pakatan Harapan sendiri untuk menjahanamkan usaha Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan mereka yang diletakkan di dalam Pakatan Harapan ini, bukan orang yang diletakkan dalam keadaan mereka sedar. Mereka tak sedar pun. Ini kelebihan Mahathir Mohamad ni. Kelebihan Mahathir Mohamad dan Azmin Ali, dia boleh berjumpa dengan anda, pukau anda dengan kata-kata. Bukan pukau yang pukau macam magic tu, tak. Dia boleh buat dan angkat anda ni seolah-olah you are the best. Sehingga anda percaya dengan apa yang dia kata. Dan manusia memang ada kelebihan sebegini. Ada manusia yang ada kelebihan sebegini. Dengan hanya kata-kata, dia boleh mempengaruhi manusia. Dengan hanya words, dia boleh mempengaruhi manusia. Antaranya adalah Azmin Ali yang termakan dengan apa yang dicakap oleh Mahathir. Antaranya adalah Muhyiddin Yassin yang termakan dengan apa yang dicakap oleh Mahathir. Antaranya adalah Kuli yang kini hari ini keluar kenyataan bahawa dia nak jadi Perdana Menteri bukan sebab dia nak jadi Perdana Menteri, dia kata. Sebab saya merasakan bahawa ini bukan kepentingan peribadi saya, tetapi untuk rakyat, dia kata. Sama juga dengan mana pernah terfikir kita boleh tawarkan Shafie Apdal jadi Perdana Menteri. Mahathir buat. Mahathir sanggup buat. Sebab dia faham. Dia faham psikologi manusia. Dia faham motivasi manusia. Dia faham apa setiap orang tu, apa motivasi kepada setiap orang itu. Setiap orang itu apa motivasi. Sehingga menjadikan dia nak buat apa yang dia nak buat. Malam ni saya nak rambling pasal Mahathir, saya nak rambling pasal Azmin Ali. Kenapa? Sebab saya tengok ramai lagi penjilat-penjilat Mahathir yang berada di dalam Pakatan Harapan. Don't be surprised. Don't be surprised. Lepas video ini lepas live ini, saya tak nak tahu siapa penjilat tu. Lepas saya punya live ni, tengok siapa yang attack saya. Dalam orang Pakatan Harapan, kalau orang BN, orang UMNO, orang Bersatu tu saya tak kisah. Ini orang dalam Pakatan Harapan, daripada parti-parti Pakatan Harapan dan juga jiran-jiran dia yang sepatutnya jadi pembangkang ni, siapa yang attack saya selepas video ni, mereka lah penjilat Mahathir. Kita tahu sangat-sangat. Dan mereka ini, dia tak tahu bahawa bagaimana permainan licik Mahathir Mohamad ini. Caranya, Mahathir ni, dia sebab tu, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Kenapa ayat itu menyebut bahawa syaitan ini bukan hanya datang daripada kalangan jin, tetapi syaitan itu juga boleh datang daripada kalangan manusia. Dan syaitan ni, dia punya licik dia, kadang-kadang dia bukannya cakap dengan kita, buat jahat. Tak. Kadang-kadang syaitan ni, dia punya licik. Dia tak cakap dengan kita, jangan buat, yelah, dia suruh buat jahat tu satu hal lah. Tapi satu kaedah dia buat, apa tahu? Dia suruh kita buat baik. Buat satu benda yang kita anggap baik. Kita anggap benda tu baik. Tetapi pada hakikatnya, benda itu memudaratkan. Itu kaedah dia. Buat benda ni, dia kata. Kau kena buat benda ni. Umpamanya apa? Umpamanya apa yang syaitan pernah buat. Ini hadis daripada Rasulullah. Ada sahabat. Dia datang berjumpa dengan satu sahabat lain. Dia kata, aku nak berpuasa tapi aku tak nak berbuka. Dia kata, aku nak beribadah tapi aku tak nak kahwin. Dia kata, itu antara benda. Itu bisikan syaitan. Suka atau tidak, mungkin dia tak setuju dengan saya, tapi itu bisikan syaitan. Kenapa? Sebab itu sahabat kata. Dan dia kata, sahabat kata apa? Nabi berpuasa tapi Nabi berbuka. Nabi berpuasa tapi Nabi berbuka. Nabi ada kehidupan tapi Nabi kahwin.
Maksudnya apa? Fitrah manusia tu jangan dibuang. So, dia tak kata, setan tak kata, jangan, kau kena buat jahat. Tak, dia kata, kau buat baik. Takkan sembahyang pun tak boleh. Puasa kan bagus. Ya, puasa tu bagus. Sama juga dengan kes ini. Dia bukan Mahathir kata, jangan kata saya kata Mahathir tu setan. Itu anda punya interpretasi sendiri. Kita kata macam ni. Mahathir tak kata jangan sokong dia. Mahathir tak kata. Mahathir tak kata jangan, sokong aku jadi Perdana Menteri. Mahathir tak cakap tu. Dan Mahathir tak cakap, jangan sokong Anwar. Mahathir tak cakap macam tu. Tetapi Mahathir cakap apa? Kita ada calon orang lain. Kita ada calon orang lain. Kita ada orang lain. Ini ada orang lain. Ini ada orang lain. Ini ada orang lain. Semua orang lain kecuali Anwar. Semua orang lain kecuali Anwar Ibrahim. Korang tak pelik ke? Kenapa dia tak nak Anwar Ibrahim? Sedangkan siapa yang menantik mengangkat beliau menjadi Perdana Menteri sewaktu 22 bulan Pakatan Harapan? Dan walaupun kita bagi list orang-orang siapa nak jadi menteri, Azmin bagi list, dia ambil Azmin punya list, kita masih lagi bersabar pada waktu yang ini. Satu lagi, minta maaf saya katalah, kebodohan kita sendirilah. Tak berani nak melawan pada waktu itu. Tapi tak apalah, benda dah berlalu. Benda berlalu, biarkan berlalu. So sekarang ini kita lagi nak diam ke benda ni? Masih ada lagi orang yang nak membela ke? Masih lagi, sebab apa? Sebab dah sebelum ini dah dapat jawatan.